Assalamualaikum. Nama saya Wan Siti Noaini binti Wan Nur Ajman. Nombor metrik C19A0845. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang lisensi buku syair yang telah saya buat, iaitu buku syair 1001 hari. Tajuk saya adalah nasihat di dalam syair amanat kepada segala Sami dan Kori. Pengenalan mengikut Kamus Dewa 1994. Definisi nasihat ialah ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, mengusulkan, mengesyorkan ataupun menganjurkan kepada seseorang tentang pelbagai hal. Nasihat juga digunakan bagi menyampaikan klien dengan maklumat baru yang berguna. Nasihat juga merupakan satu cara mengajar bagaimana untuk berfikir dan bertindak oleh Gibson dan Mitchell 1999. Menurut Zuraidah 1994 menyatakan nasihat merupakan strategi untuk menyelesaikan masalah tanpa memikirkan perasaan individu yang terlibat. Ia merupakan salah satu cara yang mudah bagi mengelakkan diri daripada memahami, memeriksa dan menjelajah masalah yang dihadapi. Dalam memberi nasihat kepada seseorang, kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan semata-mata. Nasihat juga diberikan oleh seseorang kepada kita juga adalah untuk bertujuan sebagai membimbing individu tersebut. Menurut Glading 2000, bimbingan ialah satu proses untuk membantu satu individu untuk membuat keputusan yang sangat penting di dalam hidup mereka yang akan mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Menurut definisi yang lain pula ialah menurut Setzer dan Stone 1971 pula, bimbingan merupakan sebagai satu proses menolong individu untuk memahami dirinya dan alam sekelilingnya. Akhir sekali kita dapat rumuskan di sini bahawa nasihat dan bimbingan adalah satu bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada individu atau masyarakat yang sedang berkembang dari segi mental, sosial, intelek, fizikal, emosi, kejiwaan dan kerohanian. Iaitu proses yang mengakibatkan pembentukan matlamat dan nilai hidup individu itu sehingga dia dapat menentukan tindakan yang sepatutnya dan wajar untuk diambil dan dipertimbangkan untuk masa sekarang dan masa hadapan. Objektif kajian saya ialah mengenal pasti nasihat-nasihat yang terdapat di dalam syair amanat kepada segala Sami dan Kori. Kedua, menganalisis syair amanat kepada segala Sami dan Kori. Persoalan kajian pula, apakah nasihat yang terkandung di dalam syair amanat kepada segala Sami dan Kori? Kedua, bagaimanakah maksud nasihat tersebut berkait rapat dengan nilai agama dan kemasyarakatan. Perbincangan pula, saya telah mengambil 5 isi. Saya telah mengambil 5 isi daripada 5 rangkap syair daripada syair amanat kepada segala Sami dan Kori. Okey, rangkap pertama ialah analisis dan dapatan kajian yang saya dapat daripada rangkap pertama, iaitu ialah pengarang ingin menyatakan bahawa kita sentiasalah bersangka baik dan niat dan juga menjauhkan perbuatan hal kemaksiatan. Sebagai seorang yang beragama, terutamanya yang beragama Islam, kita perlulah sentiasa berbaik sangka dan membetulkan niat kita. Niat amatlah penting dalam melakukan sesuatu perkara atau dalam sesuatu perhubungan. Islam sangat amatlah melarang umatnya daripada mempunyai prasangka buruk dan juga niat yang tidak elok. Hal ini di akhirnya hanya akan membawa kepada kerosakan kepada diri kita sendiri. Selain itu, kita perlulah menjauhi perkara yang membawa kepada keburukan dan kemaksiatan. Islam amat menitik beratkan soal ini dan sering menekankan perkataan amar ma'ruf dan nahi munkar, iaitu yang membawa maksud kepada melakukan kebaikan dan menjauhi
perkara kemungkaran yang akhirnya hanya akan membawa kepada kemungkaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan perbuatan sedemikian. Dari segi kemasyarakatan pula, kita dapat lihat jika masyarakat di dalam sesebuah negara tersebut saling berprasangka buruk dan mempunyai nilai tidak elok dan buruk di dalam melakukan sesuatu perkara atau sesuatu perhubungan, institusi kemasyarakatan akan gagal. Selain itu, kita dapat lihat pada hari ini dalam platform media masa terdapat banyak kes pembuangan bayi. Hal ini terjadi adalah kerana masyarakat tidak meletakkan agama sebagai tunjang utama dalam kehidupan seharian dan masyarakat juga tidak mengedarkan larangan agama Islam akan menjauhi perkara kemaksiatan, sedangkan menjaga pergaulan masyarakat yang berlainan, jantina dan mahram adalah merupakan salah satu cara agar sesebuah masyarakat tersebut dapat menjauhi diri mereka daripada mendekati perkara kemaksiatan. Dapatan kajian daripada rangkap kedua pula ialah dalam rangkap syair di atas, pengarah ingin menyampaikan nasihat supaya kita sucikan hati dan mulut dan jangan mengucapkan perkara kecil. Penggunaan perkataan yang baik sangatlah penting kerana ini akan melahirkan insan dan masyarakat yang suci hati dan sifatnya. Islam sentiasa menasihati umatnya untuk menjaga tutur kata dan menyucikan tutur kata dengan kata-kata yang baik dan melarang kita menuturkan perkataan yang tidak elok. Selain itu, apabila kita membaca syair atau kitab seperti Al-Quran, kita tidak boleh tergopoh gapah. Islam amatlah melarang perbuatan yang tergopoh gapah ini kerana di akhirnya kita hanya akan melakukan banyak kesalahan dan tidak akan dapat menguasai segala ayat atau maksud yang ingin disampaikan. Dari sudut masyarakat pula, dapat melahirkan masyarakat yang berkualiti dan baik apabila pertuturan dijaga. Hal ini kerana dengan menuturkan perkataan yang tidak elok hanya akan membawa kepada kecelakaan pada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat lain. Selain itu, masyarakat yang menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan akan dapat memberi banyak manfaat. Kita juga tidak boleh tergopoh apabila menuntut ilmu. Hal ini akan melahirkan masyarakat yang maju dan akhirnya membawa kepada kemajuan negara. Dapatan kajian daripada rangkap ketiga pula ialah rangkap syair di atas ingin menyatakan bahawa kita dilarang membaca syair ibarat membaca sebuah cerita lalu mencari kesalahan atau kecacatan semata-mata atau hanya membaca sekadar keseronokan. Tetapi kita juga perlulah memikirkan dan menghayati setiap rangkap dan maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam syair mereka. Dari sudut masyarakat pula, sesebuah syair bukan saja diciptakan untuk memberi nasihat dan juga bersukaria, tetapi ianya dihasilkan oleh pengarang dengan penuh ketelitian dan mempunyai maksud yang mendalam di dalam setiap rangkap yang ingin disampaikan oleh pengarang tersebut di dalam karya mereka. Oleh itu, kita perlulah bersikap serius apabila membaca dan memahami syair tersebut dan bukannya mencari kecacatan semata-mata. Jika adanya masyarakat sebegini yang hanya ingin berseronok dan hanya mencari kesalahan dan kecacatan semata-mata baik dalam menimba ilmu ataupun dalam pergaulan, sudah tentu institusi kemasyarakatan akan hancur dan melahirkan individu yang tidak berkualiti. Apabila kita bersikap serius dalam menuntut, mendalami, memahami dan menghayati ilmu tersebut dengan bersungguh-sungguh, bukan saja kita dapat melahirkan individu yang berilmu dan bermutu, tetapi juga akan melahirkan negara yang mana rakyat dan masyarakatnya berkualiti dengan bermutu baik dari segi akhlak maupun pendidikan dan pengetahuan. Seterusnya, analisis daripada rangkap keempat ialah di dalam rangkap ini, pengarang ingin menyatakan bahawa baik suruhan ataupun nasihat dan juga larangan kita tidak boleh menunjukkan perkara tersebut kepada orang lain, tetapi melihat dan menilik diri kita sendiri. Islam menasihati dan melarang umatnya menunding jari ke arah pihak yang lain. Perbuatan dan sifat tersebut sangatlah tidak sopan dan tidak berakhlak. Nasihat tersebut bukan sekadar perkataan semata-mata, tetapi juga nasihat agar umat dan masyarakat membina akhlak yang mulia di dalam diri. Mempunyai akhlak yang mulia sangat penting kerana ia merupakan salah satu perkara yang akan mencerminkan bukan saja identiti diri kita sendiri tetapi juga identiti agama Islam.
Seseorang individu yang mempunyai akhlak yang baik dapat memberi kesan yang mendalam kepada seluruh kehidupan seseorang, baik dari segi mental, fizikal ataupun rohani. Masyarakat akan berpecah belah jika adanya masyarakat yang sebegini yang mempunyai akhlak yang buruk. Ia bukan saja akan membawa kepada kemusnahan dan kerosakan kepada institusi masyarakat tersebut, tetapi juga kepada negara kita sendiri. Masyarakat yang berpecah belah akan menyebabkan dan melahirkan negara yang tidak harmoni dan tidak tenteram untuk diduduki. Secara kesimpulannya, di dalam rangka ini, pengarang amat menekankan agar individu dan masyarakat perlulah berakhlak mulia dan masyarakat tidak boleh bersikap menunding jari dalam setiap perkara. Akhir sekali analisis rangka kelima itu, akhir sekali nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang yang terdapat di dalam rangka syair ialah orang tidak akan berkawan dengan kita jika kita mempunyai akhlak yang buruk. Hal ini kerana dengan menuturkan kata-kata yang buruk bukan sahaja menunjukkan sifat kita yang buruk kepada masyarakat, tetapi juga akan menyebabkan orang lain akan menjauhi kita. Menjaga tutur kata dan kelakuan amatlah penting. Agama Islam menasihati dan melarang umatnya untuk sentiasa menjaga pertuturan dan akhlak kita baik pada diri kita dan juga orang lain yang berada di sekeliling kita. Menjaga tutur kata hampir sama dengan kesopanan bahasa. Dari segi bahasa, perkataan sopan adalah diistilahkan sebagai adab berdisiplin, santun dan lemah lembut. Menurut Asma Haji Omar 1995 halaman 121, kesopanan boleh dilihat dari segi tingkah laku bukan bahasa dan juga dari segi bahasa. Dari sudut masyarakat pula, kita yang akan kesendirian akibat daripada perbuatan kita, dan jika terdapat perkara buruk yang berlaku, kita tidak dapat memohon pertolongan daripada sesiapa pun akibat tidak menjaga pertuturan. Kesimpulannya, amatlah penting dalam menjaga pertuturan dan bersopan santun di dalam pertuturan, kerana bukan sahaja ianya dapat menunjukkan kepribadian kita yang sebenar, tetapi juga akan mencapai sebuah maklumat yang besar di dalam sebuah institusi masyarakat itu sendiri, iaitu mencapai keharmonian di dalam masyarakat tanpa mengira kaum dan juga agama. Kesimpulan dan rumusan yang saya dapat daripada kajian ini ialah syair bukanlah sekadar alat untuk memberi nasihat semata-mata, tetapi kita juga sebagai pembaca perlulah mengkaji dan menganalisis syair dan mencari maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam karya mereka. Ia syair amanat kepada segala Sami dan Kori dan baik-baik perkataan di dalam rangka yang telah dikarang oleh pengarang di atas bukan sahaja mengandungi nasihat dan juga maksud yang tersirat, tetapi ianya juga penuh dengan nilai-nilai agama yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam karya mereka. Mempraktikkan nilai-nilai agama tersebut dapat memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada individu tersebut, tetapi juga kepada institusi kemasyarakatan dan akhirnya akan membawa kepada pemerintahan negara yang aman, makmur dan harmoni. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih, Madam. Assalamualaikum.